Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan pembelajaran hari ini berkenaan dengan palam 3 pin dan palam 2 pin. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh palam 3 pin dan juga palam 2 pin yang digunakan di negara-negara yang berbeza. Okey, kalau untuk ni tiga yang pertama ini merupakan palam 3 pin dan yang di sebelah kanan ini merupakan palam 2 pin. Jadi ini merupakan palam 3 pin yang digunakan di Hong Kong. Okey, ini pula yang digunakan di India. Okey, dia bulat. Jadi kalau kita itu nantilah saya terangkan. Okey, Amerika Utara pula macam ni. Okey, bentuknya tak sama. Okey, kalau Jepun palam 2 pinnya macam ni, dan kalau di negara Eropah palam 2 pinnya berbentuk macam ni. Jadi kalau kamu lihat dan bandingkan palam ini dengan yang digunakan di Malaysia, okey, palam ini sedikit berbeza. Jadi bila kita ke negara-negara luar, okey, bila kita ke luar negara, kita perlu membawa adapter. Okey, adapter kalau kita gunakan contohnya kamu pergi melancong, okey, nak charge telefon. Okey, plug di sana tak sama. Jadi kalau kamu nak sambungkan charger handphone, tak boleh. Jadi kamu kena ada adapter. Jadi adapter ini kamu boleh masukkan charger di situ dan sambungkan ke soket di negara tersebut. Okey. Okey, walaupun berbeza tapi wire yang ada di dalamnya adalah sama. Okey, sama sahaja. Okey, ini kita lihat palam 3 pin dan juga palam 2 pin. Okey, untuk palam 3 pin, palam 3 pin selalunya digunakan oleh peralatan elektrik peralatan elektrik seperti chariot elektrik. Chariot elektrik dan seterika yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Selalunya yang memerlukan tenaga elektrik yang banyaklah. Dia akan menggunakan palam 3 pin. Untuk pengering rambut, berus gigi elektrik yang guna kuasa yang sedikit, dia menggunakan palam 2 pin. Jadi kalau di rumah kita ada 3 lubang macam ni, jadi kena cucuklah sini. Jadi kalau cucuk dengan benda yang konduktor haba ataupun konduktor elektrik sangat berbahaya. Contohnya kamu guna sudu ataupun benda besi, tak boleh. Itu bahaya. Jadi paling selamat adalah kita gunakan adapter ni yang kita boleh beli di kedai. Jadi supaya senang. Senang kita nak masukkan palam 2 pin. Dalam kedua-dua palam 3 pin dan 2 pin ada wire-wire yang tertentu. Jadi walaupun tadi saya dah tunjukkan negara berbeza mempunyai bentuk palam yang berbeza, tetapi warna dan wire yang ada di dalam palam tersebut adalah universal. Dia menggunakan kod warna antarabangsa. Contohnya, untuk 3 pin ada 3 jenis dawai, iaitu dawai neutral, dawai bumi dan dawai hidup. Secara universal, dawai neutral dia berwarna biru. Dawai hidup dia berwarna perang, dan dawai bumi berwarna belang kuning dan hijau ataupun hijau sahaja. Jadi warna ini adalah universal. Jadi bila biru, dawai neutral. Dawai neutral kalau sentuh pun tak ada apa sebab dia neutral. Dawai bumi untuk mengalihkan arus yang berlebihan, dan dawai hidup inilah yang ada arus. Dan di hujung dawai hidup akan ada satu fuse. Satu fuse. Jadi ini adalah palam 3 pin. Untuk palam 2 pin, sini tak ditunjukkan. Untuk palam 2 pin, palam 2 pin berbeza sedikit dengan palam 3 pin, di mana palam 2 pin ini dia hanya ada dawai neutral dan juga dawai hidup sahaja, dan dia tak ada fuse. Untuk palam 2 pin dia tak ada dawai bumi dan dia tak ada fuse. Itu bezanya. Palam 3 pin ada fuse. Ada 3 jenis dawai. Dan selalunya palam 3 pin ni digunakan dalam peralatan elektrik yang menggunakan kuasa yang tinggi, yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Contohnya adalah ni periuk nasi elektrik. Kettle elektrik. Seterika.
okey, dan alat pemanas. Alat-alat ini semua menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Jadi dia perlu menggunakan palam 3 pin. Kenapa? Jika berlaku kebocoran, fuse ini berfungsi untuk memutuskan litar. Itu kita akan pergi lebih lanjut selepas ini. Okey, ini pula peralatan elektrik yang menggunakan palam 2 pin yang tidak menggunakan elektrik yang banyak. Jadi inilah di rumah pun kamu ada, jadi kamu boleh lihat di rumah. Okey. Okey, ini pula komponen-komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okey, ini ada suis. Okey, ini adalah suis utama. Okey, kalau di rumah kamu lihat dalam box yang di dalam rumah itu ada suis, ada yang berwarna merah yang besar ni. Ini merupakan suis utama. Dia berada bersama dengan ELCB dan juga MCB. Okey, kamu yang pertama kamu akan jumpa suis yang berwarna merah, suis utama. Kemudian di sebelah suis yang utama ini ada earth leakage circuit breaker ataupun kita panggil singkatannya ELCB. Jadi kalau yang suis ini kamu kena tolak naik, okey, untuk on off. Dan yang ELCB ini tekan button hitam ini. Okey. Kemudian sebelah button hitam itu ada banyak sangat butang. Okey, itu kita panggil miniature circuit breaker MCB yang ini. Okey, yang warna lebih kurang macam button dia warna kelabu sikit. Okey. Kamu boleh lihat dah di rumah masing-masing semua ada. Okey, kemudian pada palam 3 pin ada fuse. Di sebelah sini ada fuse. Jadi siapa yang pernah buka dia akan tahu dalam ada 3 jenis dawai dan ada satu fuse. Jadi fuse ini pula mempunyai nilai yang berbeza. Ada fuse 3A, 5A, 10A dan 13A. Ini sahaja fuse yang ada. Tak ada fuse 7A, tak ada. Fuse 4A, tak ada. Hanya ada fuse 3A, 5A, 10A dan 13A. Okey, nilai untuk fuse ni dia tulis di tengah-tengah sini. Okey, selalunya orang lelaki dia biasa ada, kalau yang suka buka dia buka, ataupun yang siapa yang pernah tengok ayah ataupun mak buka pun dia tahu. Okey, kadang kalau kat rumah saya pun kalau katakan selalunya peralatan elektrik kettle lah selalunya bila dia rosak, okey, kita on tak jadi, selalunya suami saya akan buka palam ni. Okey, dia akan lihat okey suis ini sama ada terbakar ataupun tak. Kalau suis terbakar kita boleh tukar suis. Okey, so bukan suis, tukar fuse. Okey. Okey, ini pula dawai bumi. Okey, dawai bumi ni kalau di rumah, okey, di luar rumah ada satu kotak hitam yang ditanam di dalam, yang ditanam di depan rumah lah, selalunya di depan rumah lah. Okey, ada kotak hitam. Kalau buka kotak hitam tu kamu akan ada dawai bumi lah di situ. Okey. Kemudian di bangunan-bangunan tinggi akan ada satu besi macam ni terpanggil pengalir kilat. Okey, kalau di sekolah saya boleh tunjuk ada di sekolah pengalir kilat. Selalunya di bangunan tinggi lah untuk menangkap kilat supaya bangunan tidak disambar kilat. Jadi pengalir kilat ini akan menangkap kilat dan dialirkan ke bumi. Okey, untuk dibumikan. Okey, ini adalah komponen-komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Ada beberapa komponen keselamatan. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, ini merupakan fuse. Okey, fuse merupakan, apa itu fuse? Okey, fuse merupakan seutas wayar halus yang pendek. Wayar dalam ni, okey, ini ada fuse. Okey, ini bentuk fuse tadi. Dalam fuse itu apa yang ada? Dia hanya ada satu wayar halus. Okey, yang halus dan pendek. Okey, wayar ini mudah menjadi panas. Jadi bila dia panas, dia mudah melebur. Okey, apabila arus mengalir melaluinya lebih besar dari nilai fuse tersebut. Okey, katakan nilai fuse ini adalah 5 ampere. Jadi fuse ini ataupun wayar ini hanya dapat menampung arus maksimumnya 5 ampere sahaja. Okey, jadi pada 5 ampere ini dia akan panas dan tahap kepanasan itu boleh menyebabkan wayar fuse ini melebur. Okey, jadi bila melebur, litar tak menjadi lengkap. Okey, litar tidak menjadi lengkap. Jadi penutup sesentuh logam ini untuk menyambungkan litar. Okey, di luarnya ada sarung kaca ataupun porselin. Okey, dalam ini diisi dengan nitrogen ataupun butiran kuarza. Ini adalah bahan penyejuk dan juga bahan penebat. Okey. Okey, ini adalah fuse. Okey, sekarang ni kita lihat fuse, ada dua jenis fuse, iaitu fuse cartridge dan juga fuse wire boleh ganti.
Okey, ini adalah fuse cartridge. Okey, kalau fuse cartridge kita tak boleh ganti kalau rosak, kalau berlaku kebocoran ataupun fuse ini sudah putus, dan wire tadi sudah putus. Okey, kita kena buang, beli yang baru dan ganti. Okey, ini pula fuse, wire boleh ganti. Kita boleh wire fuse ini, okey, kita kalau putus kita boleh gantikan dengan baru, tak perlu beli yang besar. Kita hanya beli wire sahaja dan ganti. Okey, jadi ini lebih mahal lah berbanding dengan fuse cartridge. Okey, boleh. Jadi kedua-dua jenis fuse cartridge dan fuse wire boleh ganti ini sebenarnya dia terdiri daripada wire sahaja. Jadi bila wire ini putus, fuse tadi berfungsi untuk memutuskan litar. Bila ada arus yang mengalir, wire ini akan putus. Okey, untuk menyelamatkan peralatan elektrik. Okey, penentuan. Okey, kita lihat. Okey, nilai fuse maksimum. Nilai fuse adalah nilai maksimum arus yang boleh mengalir tanpa menyebabkan wire fuse-nya melebur. Okey, contohnya kalau fuse 10 ampere, maksimum 10 ampere sahaja. Kalau 10.1, wire itu akan melebur. Okey, jadi selalunya kita akan pilih kalau katakan arus maksimum yang peralatan kita boleh tampung adalah 4 ampere. Kita kena cari 5 ampere, cari yang paling dekat. Okey, selalunya inilah yang nilai-nilai yang ada. Kalau yang selain daripada nilai-nilai ini susah nak jumpa lah. Memang saya rasa susah, memang tak adalah di kedai. Okey, macam mana? Okey, ini. Okey, pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit sahaja. Macam tadi saya beritahu, kalau peralatan elektrik itu maksimum boleh menampung 4 ampere. Jadi kita pilih 5 ampere. Jangan pilih 10. 10 itu terlampau tinggi. Kita pilih 5 ampere sahaja. Okey. Okey, ini dia bagi contoh. Contoh sebuah cairan elektrik menggunakan arus elektrik maksimum 11.34. Sepatutnya dipasang dengan fuse nilai fuse 13 ampere. Okey, kenapa kita pilih 10? Kalau pilih 10 memang selalulah fuse terbakar. Jadi kita akan ambil tinggi sedikit sahaja. Okey. Okey, ini adalah keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Okey, jadi bila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlu diutamakan. Okey, kerana nisbah kematian terhadap kemalangan elektrik adalah tinggi. Sebab elektrik ini dia ada arus yang sangat tinggi, boleh menyebabkan kebakaran. Okey, kebakaran disebabkan oleh peralatan elektrik. Okey, kecederaan, melecur yang disebabkan oleh elektrik apabila elektrik mengalir dalam badan kita. Jadi kalau kita gagal mematuhi langkah keselamatan, kemalangan yang serius akan berlaku. Jadi bila menggunakan peralatan elektrik, kita mesti sentiasa mematuhi langkah keselamatan. Okey. Okey. Okey, sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi dan bukannya melalui individu tersebut. Jadi kalau ada logam yang dibumikan, contohnya peralatan elektrik ini dia ada wayar bumi, dan sekiranya wayar bumi ini berfungsi dengan elok, jika berlaku kebocoran pun kita tak elektrik tersebut tak akan kena pada kita, dia akan mengalir terus ke bumi. Masalah akan berlaku bila berlakunya masalah pada pembumian wayar bumi ini. Okey, maksudnya wayar bumi ini tidak dibumikan dengan betul. Okey, jadi kalau katakan pembumian itu dilakukan dengan betul, okey, wayar ini dibumikan dengan betul, jika berlaku kebocoran sekalipun, okey, kalau kita sentuh peralatan elektrik ini, kita takkan terkena elektrik. Okey, kerana elektrik yang berlebihan akan terus dialihkan ke bumi. Okey, logiknya kenapa? Bumi ini besar, kita kecil. Jadi elektrik ataupun elektron ini lebih tertarik ke arah bumi. Sebab bumi mempunyai saiz yang lebih besar. Okey. Jadi bila arus mengalir akan memutuskan litar elektrik. Jadi bila arus besar menggunakan wayar palam 3 pin, fuse ini akan terbakar dan elektrik takkan masuk lagi dah. Okey. Okey, itu sahaja.